A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Taha dan anda sedang menonton satu juz sehari. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga baginda dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik tuan-tuan, hari ini kita berada dalam episod pertama program satu juz sehari. So apa yang kita nak kongsikan dalam rancangan ini satu juz satu hari adalah selama 30 hari kita akan kongsi satu juz satu hari, bermula daripada juzuk pertama yang kita sebut sebagai juzuk Alif Lam Mim hinggalah ke juzuk ke-30 iaitu juzuk Amma Yatasaalun. Baik, kali ini kita berada dalam episod yang pertama dan dalam juzuk yang pertama ini, episod yang pertama ni kita ada dua surah yang kita akan kongsikan. Seperti mana kita tahu bahawa surah pertama di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Yang surah kedua pula Al-Baqarah, Ali Imran. Kita berterusan kan. Jadi dalam juzuk pertama ini surah Al-Baqarah pula bukan keseluruhannya berada dalam juzuk pertama. Surah Al-Baqarah ini ada sebahagian sahaja di dalam juzuk yang pertama. Sebentar lagi saya akan kongsikan ada berapa ayat daripada surah Al-Baqarah di dalam juzuk yang pertama. Kita lihat dahulu surah yang pertama iaitu surah Al-Fatihah. Apakah terjemahannya? Tidak lain tidak bukan Fataha Yaftahu, Fatah Mekah, pembukaan. Al-Fatihah terjemahannya apa? Pembukaan. Sebab dia surah pertama maka disebut sebagai pembukaan. Dan surah ini tuan-tuan dan puan adalah surah yang paling penting. Tapi sebelum kita teruskan, saya nak ingatkan kepada para penonton di rumah, kalau anda ada Quran fizikal, tolonglah buka. Tapi jangan pegang tanpa wuduk, pastikan ada wuduk. Buka Quran fizikal, bolehlah sama-sama kita mentelaah, sama-sama kita menelusuri, sama ada dari segi sirah, fiqh ataupun dari segi tauhid daripada apa-apa yang ada dalam surah-surah ini. Kemudian kalau tidak ada Quran fizikal, tidak apa, Quran digital kan ada, iPad ada, handphone ada, semua kita boleh buka sama-sama agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh ahli keluarga kita. Baik, kembali kepada surah Al-Fatihah. Pembukaan dia ada 7 ayat. Berapa ayat? 7 ayat. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim juga adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah, kerana ini adalah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan surah Al-Fatihah adalah surah yang paling pertama kita kena ajarkan kepada anak-anak kita. Surah Al-Fatihah adalah surah yang wajib kita bacakan dalam solat kita. Kalau kita solat tak baca surah Al-Fatihah, maka solat kita tidak akan diterima. Maka runtuhlah tiang agama di situ. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kedua, ketiga, keempat yang saya bacakan tadi, yang kelima juga saya bacakan, ini merupakan ayat-ayat yang special. Kerana bila kita baca ayat-ayat ini dalam solat kita, Allah Ta'ala menjawab setiap ayat yang kita bacakan. Contohnya lah, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah akan jawab Hamidani Abdi. Kerana apa? Alhamdulillahirabbil alamin terjemahnya segala puji bagi Tuhan semesta alam. Allah Taala jawab, Allah Taala dengan bangganya beritahu kepada para malaikat, oh, hamba aku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, majjadani abdi. Allah Ta'ala menjawab lagi. Kita sebut Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Ta'ala beritahu kepada para malaikat, dengar-dengar ni, korang dengar ni, hamba aku telah membesarkan aku. Surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat penting kita ajarkan dan kita bacakan dalam setiap solat kita. Baik, kita terus nak masuk ke dalam surah yang kedua daripada Al-Quran iaitu Al-Baqarah. Apa terjemah Al-Baqarah? Tidak lain tidak bukan sapi betina. Baqarun sapi jantan, baqaratun sapi betina. So ada apa kat sapi betina? Nanti kita kongsikan kenapa surah ini dinamakan dengan nama sapi betina. Yang keduanya, surah Al-Baqarah ini mengandungi 280 ayat by right. By default adalah surah yang terpanjang. Surah yang terpanjang 286 ayat. Dan surah ini dikategorikan sebagai surah Madaniyah. Kita lihat ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Nampak tak? Alif Lam Mim. Ayat dia tu bukan lafaz bahasa Arab, tapi adalah huruf alif, lam dan juga mim. Dan ini kenapa Allah Ta'ala letakkan huruf sebagai ayat pertama? Nak menunjukkan Quran ini adalah rahsia. Quran ini adalah satu benda yang mendalam. Manusia ini tidak boleh berfikir secara mendalam. Apa alif lam mim ni? Apa maksud terjemah ni? Nampak tak? Pendek akal. Nampak tak? Manusia ni akal dia terhad. Terjemah alif lam mim pun kau tak tahu. Terjemah alif lam mim saya pun tak tahu. Nak menunjukkan manusia punya akal ini sangat terhad. Kita nak lompat terus ke ayat yang ke-30. Kenapa ayat 30 ni saya petik dalam banyak-banyak ayat ini? Sebelum itu, sebelum saya lupa, dalam surah Al-Baqarah kan saya sebut tadi ada 286 ayat. Tetapi dalam juzuk pertama ada hanya ayat pertama hingga ke ayat 141. Maknanya 141 ayat pertama sahaja ada dalam juzuk yang pertama. Yang bakinya ada dalam juzuk yang kedua dan juga juzuk yang ketiga. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 Allah Ta'ala sebut tentang khalifah. Khalifah ni maksudnya kita menjadi penguasa di bumi ini. Sebelum kita diciptakan, dunia ini dihuni oleh jin. Betul. Sebelum manusia datang ni, sebelum Nabi Adam AS, Hawa AS datang ke bumi, bumi ni tak kosong. Ada penghuni. Kau jangan perasan kau orang pertama kat sini kan. Ada jin yang menetap di dunia ini. Maka Allah Ta'ala sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka bila kita berada di dunia ini, kita berjalan, kita bercakap, kita bekerja, kita jangan lupa kepada satu pangkat. Kita ada pangkat ustaz contohlah kan. Kita ada pangkat engineer, kita ada pangkat arkitek, kita ada pangkat producer, kita ada pangkat doktor. Tapi kita jangan lupa kita ada satu pangkat yang mana lahir-lahirnya kita dah ada pangkat tersebut, iaitu pangkat khalifah. Ya. Kita semua adalah khalifatun fil ard. Khalifah iaitu penguasa di muka alam ini untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bezanya manusia dengan malaikat, ada beza. Malaikat ni dia hanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada nafsu, dia tidak ada keinginan. Ada malaikat yang Allah Taala cipta seumur hidup dia berada dalam keadaan sujud. Ada malaikat yang Allah Ta'ala cipta seumur hidup dia berada dalam keadaan rukuk. Ada malaikat yang Allah Ta'ala cipta sepanjang hidup dia hanya berada dalam qiyam. Tak ada nafsu. Tapi manusia diuji. Dia ada keimanan dia yang dia perlu percaya kepada Allah. Dan dia ada nafsu dia yang mana syaitan sentiasa akan menusuk kalbu dia. Ya, yang akan cuba menyesatkan dia. Jadi itulah peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Tapi nak cerita sebelum itu, bila Allah Ta'ala dah ciptakan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala ciptakan daripada tanah liat. Maka Allah Ta'ala kata, mari sini. Nabi Adam dah siap tercipta. Semua korang yang ada kat syurga ni, sebab kita kan penghuni syurga asalnya. Korang semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Dan sujudnya malaikat di hadapan Nabi Adam bukan sujud yang letak kepala atas tanah. No. Sujud maksudnya di sini adalah bow. Bahasa orang putih sebut to bow. Bahasa Hindustan sebut jukna. Jadi kita nak merendahkan diri sedikit je di hadapan Nabi Adam AS. Jadi malaikat semua kata, okey. Dia duduk di hadapan Nabi Adam. Tapi ada seorang ketua malaikat ketika itu, dia kata, apa hal pula aku nak kena sujud depan Mamat ni? Apa hal pula aku nak kena sujud depan si yang dicipta daripada tanah liat. Aku ni dicipta daripada api. Aku lagi power lah. Ni apa tanah liat? Tanah tu dipijak-pijak. Tak ada nilai. Takkan aku nak kena sujud? Masa tu Allah Ta'ala murka. Kamu jangan lihat kepada siapa kamu tunduk. Kamu kena lihat daripada siapa perintah itu datang. Perintah itu datang daripada aku, Allah yang menciptakan kamu. Kamu tak nak dengar? Maka ketika itu ketua malaikat ini telah dilaknat dan telah diberi pangkat lain. Dapat pangkat juga, pangkat iblis, syaitan. Dia tak puas hati, maka dia telah berjanji, aku akan pastikan si Adam ni dan isteri dia juga akan dikeluarkan daripada syurga. Nampak tak? Dengki, busuk. Itulah syaitan. Akhirnya diusaha suruh Nabi Adam makan satu pohon yang dipanggil sebagai pohon larangan itu. Tak dapat. Maka dirasuknya, orang kata diganggunya isteri Nabi Adam iaitu Hawa.
Akhirnya Hawa alaihissalam makan, Nabi Adam alaihissalam pun makan dan telah dikeluarkan daripada syurga dan duduk di bumi. Tetapi ingat, walaupun Nabi Adam alaihissalam ada lakukan kesalahan, tapi ingat apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang seterusnya, ayat 37, dia kata apa? Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Pengajaran daripada kisah ini adalah bila kita buat kesilapan. Nabi Adam AS buat kesilapan, iaitu termakan buah larangan, iaitu ada orang sebut sebagai buah quldi, maka fataba alaih, Nabi Adam AS telah turun ke bumi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengajaran kedua, jangan kita jadi macam iblis. Jangan kita anggap kita kaya, jangan anggap kita pangkat, kita tak boleh nak tawaduk langsung depan siapa-siapa. Orang yang ada sifat takabur dalam hati dia, bau syurga pun tak dapat. Saya nak petik lagi satu ayat yang berkaitan dengan Al-Baqarah. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Baqarah? Mesti orang tertanya, Ustaz, saya baca surah Al-Baqarah, tapi mananya cerita Al-Baqarah ni? Okey, cerita dia mudah sahaja. Pada suatu hari, Nabi Musa, masuk kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam telah pergi ke Bukit Sinai untuk bermunajat kepada Allah selama 40 hari 40 malam. Bila balik daripada Bukit Sinai untuk bermunajat kepada Allah, tengok-tengok Bani Israel, iaitu kaumnya, mula sembah berhala. Berhala itu bentuknya macam mana? Bentuknya macam lembu betina. Itulah Al-Baqarahnya. Bila Nabi Musa AS balik, aku baru tinggalkan korang 40 hari, korang dah sembah lembu betina pula. Taubat sekarang juga. Macam mana nak taubat? Okey, cerita senang nak taubat. Allah Ta'ala dah bagi tahu kat aku cara korang nak taubat. Korang kena sembelih lembu betina. Clear cut instruction, easy instruction, lembu betina. Apa Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-67? Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jap. Musa, maknanya kau nak bagi tahu kat kita orang cara untuk kita bertaubat daripada sembah berhala ni adalah untuk sembelih lembu betina. Kau melawak ke? Are you joking? Seriously? Ini cara kita nak bertaubat? Nabi Musa jawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. I'm not joking. Saya tak melawak. Ini perintah Allah SWT. Korang nak taubat, korang diterima, sembelih lembu betina. Maka patutnya cari je. Orang Yahudi ni, Bani Israel ni, patutnya cari je lembu betina mana-mana sembelih. Tiba-tiba dia tanya pula 3 soalan. Dia kata, boleh tak cerita kat kita orang lembu ni rupa macam mana? Nah, Nabi Musa kena jawab, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bik. Okey. Since korang dah tanya, lembu dia Allah Ta'ala sebut lembu tak tua sangat, tak muda sangat, umur pertengahan. Lagi, lembu yang macam mana lagi? Betul, Nabi Musa AS kena cerita pula, lembu tu warna kulit dia kena cantik, orang tengok pandang sejuk mata. Lagi, tanya, menyusahkan diri sendiri. Itulah perangai orang Yahudi. Dia kata, lagi macam mana Baqarah ni? Nabi Musa AS lagi, dia mestilah sapi betina yang mana tak pernah buat kerja, tak pernah membajak tanah, tak pernah mengambil air dari pergi, mesti sihat. Akhirnya mereka telah menyembelih dan akhirnya Allah Ta'ala menerima taubat mereka, tapi itu pun mereka tetap degil dan sentiasa melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu sahaja masa yang kita ada untuk perkongsian juzuk 1 dalam episod pertama, iaitu 1 juz sehari. Tapi ingat, kita ada hari-hari kerana kita ada lagi 29 juzuk yang kita nak kongsikan. Dan yang bestnya, dalam juzuk kedua ada ayat tentang puasa, ada ayat tentang haji. Jadi kalau anda nak tahu apakah ayat-ayat yang berkaitan dengan dua ibadah ini, pastikan anda bertemu lagi dengan kami dalam rancangan yang sama, masa yang sama, juzuk je lain, iaitu 1 juz sehari. Sekian itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.